Sempena Hari Guru 16 Mei, kita bawakan khas kepada anda di studio dua orang tokoh. Syafiqah, kenalkan Syafiqah, silakan. Di tetamu kita sangat berbangga dengan kehadiran Puan Nurhaini Abu Bakar, penerima Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan 2020 dan juga merupakan mantan Guru Besar SK Jalan 3 Bandar Baru Bangi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Dan juga di sebelahnya ialah Tuan Haji Amuddin Adam, penerima Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan 2020 yang juga merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kedua-duanya? Ya, sihat. Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Kalau antara guru-guru generasi baru ni, guru-guru senior, guru-guru hebat lah ni semua ni kan. Berdua. Cuma sejarah pada tahun ini menerima anugerah yang cukup besar dalam sektor pendidikan ini dalam keadaan kita mengalami krisis kesihatan pandemik COVID-19. Mungkin kalau tahun-tahun lepas acaranya besar-besaran. Tahun ini acaranya cukup ringkas, 8 orang dan ada penjarakan sosial. Mungkin awalnya saya nak dapatkan dahululah apa yang pentafsiran terhadap anugerah yang anda berdua dapat. Kita mulakan dengan Cikgu Haini dulu. Okey. Walaupun dalam keadaan PKPB ni masih diberi masih diadakan majlis rakaman penyampaian anugerah, mana masih lagi dalam keadaan norma baru. Jadi bagi saya tafsiran penghargaan ini adalah pengiktirafan tertinggi negara bagi guru yang telah mencurahkan khidmat bakti di bidang pendidikan. Dan saya lihat dua aspek. Satunya dia memartabatkan profesion perguruan. Profesion keguruan, dan juga ia mencerminkan kualiti kerja, iaitu kerja yang berkualiti dan yang telah menghasilkan murid yang dalam pencapaian akademik, co-curriculum dan aspek lain-lain aspek pendidikan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Membangunkan budaya guru yang cemerlang, yang boleh bekerja dalam apa jua keadaan, dan juga mencerminkan guru berkualiti boleh menghasilkan murid yang cemerlang. Dan sekolah sendiri akan menjadi showcase sama ada di dalam negara atau di luar negara, dan guru yang telah membuat inovasi atau sesuatu mencipta yang boleh digunakan oleh guru-guru di luar sana untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali guru yang menulis, membuat kajian tindakan yang boleh membantu guru-guru lain, dan sekaligus ini semua dan juga guru yang menyumbang kepada komuniti dan masyarakat dari peringkat daerah sehingga peringkat antarabangsa. Dan dengan sekaligus ini melonjakkan dia membangun, melestari secara kompetitif dan juga melonjakkan sistem pendidikan negara di persada antarabangsa. Itu dia. Memang rasa bercakap dengan cikgu sangat. Biasanya SPM juga kita bawakan macam tu, pelajar-pelajar sekolah dengan guru-gurunya sekali. Dari segi inovasi dan teknologi macam-macam. Dan itu dah sebenarnya kehebatan guru. Mampu membentuk anak murid sehebat yang kita selalu interview tu, Syafiqah. Betul. Dan juga kita bersama dengan Tuan Haji Amuddin bin Adam. Kalau kita lihat Ridwan, sejarah perkhidmatan Tuan Haji ni, ya Allah, kalau kita nak sebut ini memang berkampunglah kita dekat SPM ni. Daripada menjadi guru di SMK Tanjung Datuk, Pangeran Johor, sehinggalah bersara wajib dan jawatan terakhir ialah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi. Ini ialah pada 2019. Panjang jadi, tu. Panjang Ridwan. Teruskan pada soalan, Syafiqah. Kita terus saja. Jadi seperti mana Tuan Haji duduk di dua kerusi sebagai seorang guru, juga berada dalam kementerian. Perspektif dan juga pandangan Tuan Haji sendiri mengenai sistem pendidikan Malaysia pada masa kini bagaimana? Terima kasih. Pertama sekali, saya dah melalui beberapa peringkat lah, daripada guru sekolah, yang mana guru sekolah ini dia adalah peringkat frontliner. Kan? Sekarang kan perkataan frontliner kan. Jadi itulah guru inilah yang akan menterjemahkan segala dasar. Betul. Dasar-dasar yang dibuat oleh kementerian. Kita sebelum ni kita lihat perubahan banyak kepada dasar pendidikan. Dan perubahan ini dalam sistem pendidikan ini begitu dinamik. Dan kemudian saya lihat kepada bahagian pengoperasian. Bagaimana semasa saya di Jabatan Pendidikan Negeri, macam mana kita lihat bahawa segala dasar-dasar ini dapat diterjemahkan di dalam bilik darjah itu tadi. Jadi apa yang saya lihat ialah
sistem pendidikan kita pada masa kini ini sebenarnya sudah pun berada di landasan yang betul. Di landasan yang betul, kerana kita mempunyai satu plan pendidikan yang kita namakan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Satu plan yang begitu komprehensif. Kalau dibandingkan dengan plan-plan sebelum ni, saya katakan komprehensif kerana masa tu saya terlibat sama. Masa nak menggubal plan pembangunan ini, dia kita panggilkan perbincangan awam, melibatkan orang ramai, stakeholders kita. Jadi apa yang sebenarnya, baik ibu bapa, baik industri dan sebagainya, apa yang sebenarnya yang mereka hendaki supaya dimasukkan di dalam sistem pendidikan kita. Jadi untuk nak melaksanakan plan ini, saya lihat kita berada dalam landasan yang betul. Jadi dianya secara berperingkat-peringkat. Pasal kita kena ingat, bila dasar baru buat, kalau kita terus laksanakan, nanti akan rasa stres lah cikgu-cikgu kita. Jadi kita kena, orang kata, dari segi kesesuaian, dari segi keupayaan guru-guru kita, di peringkat jabatan, di peringkat PPD. Jadi dibagikan kepada 3 gelombang, kalau saya masih ingat lagi lah. Gelombang 1 tu 2013 hingga 2015. Jadi dalam gelombang 1 ni, yang itu yang dibagikan sokongan kepada guru-guru, sokongan kepada pegawai-pegawai di jabatan, di pendidik, di pejabat daerah, supaya mereka betul-betul faham. Sebab itulah bila satu dasar tu baru tu kita buat, kita kena ada dikatakan pengurusan perubahan. Kan, supaya orang jelas. Jadi itulah kadang-kadang di peringkat awal tu kita dengar kerisauan di kalangan cikgu-cikgu. Dikatakan bahawa dasar baru ni mereka tidak bersedia dan sebagainya. Kemudian bila masuk pada gelombang 2, kalau sekarang ni kita lihat dia adalah di dalam gelombang kedua. 2016 sampailah 2020. Jadi dalam gelombang 2 ni barulah kita kata kita nak memperkasakan. Dari segi memperkasakan sistem pengupayaan kita punya guru-guru. Jadi bagi saya landasan tu dah betul. Cuma yang penting sekarang ni kita mesti laksanakan secara berdisiplin. Apa yang dah tertulis di dalam plan pembangunan. Pasal dia melibatkan semua pakar. Dan kemudian plan pembangunan ni pula saya lihat dia berdasarkan kepada standard antarabangsa. Jadi di dalam tu ada dasar dan polisi dan juga garis panduan cara nak melaksanakan. Action plan dia pun dah ada. Jadi maknanya kita kena ada disiplin di dalam execution kita tadi. Jadi kalau ada dengar misal kata satu perubahan-perubahan yang baru, saya rasa habiskanlah dulu. Plan pembangunan kita ni masih gelombang 3 belum masuk lagi. Betul. Kan baru kita nampak dia punya perubahan. Dan kalau perubahan-perubahan yang berlaku macam Tuan Haji cakap itu, ia satu yang saya nampaklah selaku orang yang mungkin pernah menjadi anak murid dan juga sekarang dah besar, dah berkawan pun dengan cikgu, adalah perubahan teknologi. Jadi perubahan teknologi dalam sistem pendidikan sangat mempengaruhi cara pengajaran dan juga pendidikan. Mungkin pada zaman sekarang, especially-nya terutamanya pada PKP ini, semua cikgu sekarang ni, hampir semua cikgu menggunakan sistem dalam talian untuk mengajar. Walaupun dalam keadaan keterpaksaan, mereka tak tahu ke wajib kena. Jadi cikgu sendiri melihat perubahan-perubahan yang berlaku ini sehinggalah pada titik yang kita lalui sekarang ni, bagaimana ia mempengaruhi sistem pendidikan dan juga bebanan tugas seorang guru? Sebenarnya dalam arus perubahan, kita mestilah ikut edakan globalisasi supaya pendidikan kita bersaing di antarabangsa. Jadi seorang guru itu mestilah mahir, guru itu menguasai subjek matter. Yang pentingnya dia mahir dalam kandungan kurikulumnya. Dan juga seorang guru ni dia mesti mahir dalam pedagoginya, cara menyampaikan supaya murid itu apa yang ingin disampaikan tercapai dalam murid. Betul. Dan juga guru juga dia mesti mengikuti perkembangan murid dan menyayangi murid. Dan
terkini yang kita cakapkan ialah menggunakan teknologi terkini. Yang mana sebelum ini cikgu takut, risau, bimbang dengan menggunakan teknologi dalam pengajaran. Sebab dasar ini kita lihat bahawa pendidikan hari ini menekankan pembelajaran abad 21 yang mana bukan lagi seperti kita dulu, maknanya depan guru murid-murid duduk secara tersusun seperti belajar konvensional. Sekarang ni lebih menekankan kepada murid yang boleh berkomunikasi dan dua hala, bekerja secara kolaboratif dalam kumpulan, dan semua murid boleh menyampaikan pandangan, boleh mengkritik pandangan kawan, ada pengetahuan, dan juga murid kreatif boleh menghasilkan produk yang boleh menyatakan kebaikan, keburukan, dan juga di samping itu guru hari ini perlu memiliki kemahiran kaunseling, dan akhirnya memang guru mesti berupaya menggunakan teknologi. Jadi kita lihat pada hari ini terbukti bahawa terjadi, kadang-kadang perkara itu terjadi secara aksiden. Kita tak sangka, kita rasa risau. Tak ada pencapaian internet, tak ada peranti di rumah. Tapi nyata saya lihat mana ia boleh dilaksanakan pembelajaran walaupun tidak bersemuka, masih tetap sampai kepada anak murid, dan boleh kita lihat bahawa pembelajaran itu dihasilkan, boleh ditunjuk melalui perubahan pelakuan murid, pengetahuan dia. Apabila dia tanya, nak, siapa yang beritahu? Cikgu. Ibu rasa lapang. Jadi dia punya respek kepada cikgu makin meningkat. Dengan macam Rizwan sebut tadi, cabaran, bebanan. Bebanan ini memanglah ada bebanan, tidak dinafikan. Setiap profesi ada bebanannya. Tapi kita sebagai pemimpin, sebab bagi saya effective leadership will always focus on membangunkan kapasiti guru berkualiti. Jadi maksud bila di sini kita lihat bahawa walaupun tak boleh, guru mesti beri positif, terbuka, terima bahawa sekarang ini there is a good resource untuk menyampaikan ilmu melalui teknologi. Cuma cikgu perlulah melengkapkan diri. Tidak berada di status quo lama. Kena berubahlah. Banyak sumber melalui digital platform ini. Sama ada kita lihat apa yang memang sebelum ini ditekankan, Google Classroom, Digital Classroom, yang mana memang dah asas dah ada. Cuma bila bukan dilaksanakan sepenuhnya seperti hari ini. So hari ini terbuktilah tak perlu takut, tak perlu bimbang. Cuma lagi ini ada satu drive chain, satu untuk memacu perubahan dalam infrastruktur. Lepas ini mungkin saya pasti kerajaan dah ada satu plan yang terperinci untuk membangunkan infrastruktur dalam teknologi. Seperti sebelum ini saya merasai akses internet tidak menyeluruh, masalah peranti tidak cukup, rosak dan sebagainya. InsyaAllah. So cikgu-cikgu di luar sana, insyaAllah kita akan mendapat infrastruktur yang lebih baik untuk menyampaikan penyampaian yang lebih berkesan dalam dunia murid-murid hari ini seronok belajar menggunakan teknologi. Yang paling best waktu sekarang ni, selain daripada infrastruktur itu yang kita bincangkan, adalah kandungan yang dihasilkan cikgu sepanjang PKP sangat-sangat kreatif. Kami sendiri berpeluang untuk menemui beberapa orang guru cara mengajar matematik, macam-macam sangat kreatif. Satu tanda yang baiklah sistem pendidikan kita. Memetik apa yang cikgu sebutkan tadi, itu beban guru tu. Kita faham tugas sebagai seorang guru ni dia tidak terhenti di dalam bilik darjah tu sahaja. Cikgu lah juga hantar pelajar pergi sukan, kurikulum yang lain. Ni nak lukis mural ni pun cikgu juga. Semualah cikgu. Jadi kita dapat rasa lelahnya cikgu tu. Memang kalau saya tengok arwah bapak saya sendiri, Allah, hai, jika semualah bapak saya yang kena buat. Jadi sebenarnya, Tuan Haji lah saya nak tanya, Tuan Haji, bagaimana sebenarnya kita nak menjaga kebajikan guru-guru, terutama guru-guru di Malaysia ni, agar mereka sentiasa rasa bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab mereka ni? Baik, sebenarnya masa saya di kementerian dululah, masa bekerja lah. Memang kita tahu cikgu-cikgu kita ni kerja di melebihi masa. Walaupun orang kata cikgu ni balik separuh hari. Tetapi sebenarnya selepas tu dia ada aktiviti kurikulum. Dia kena bawa murid-murid ni pergi pertandingan dan sebagainya.
Jadi untuk itu kebajikan guru ni memang dijaga, dijaga oleh oleh pihak kerajaan dan kementerian lah. Selain daripada insentif-insentif yang lain yang guru dapat, kan, orang kata peningkatan kepada skim perkhidmatan dia, kan. Kalau dulu tu kena tunggu kekosongan jawatan baru dia boleh naik pangkat, kan. Kalau sekolah tu guru besarnya kosong, barulah dia dapat naik pangkat. Jadi pengetua ke ataupun jadi guru besar. Tetapi dia wujudkan time base, kan, secara automatik. Kalau tak silap saya berapa tu 8 tahun pengajaran, dia dapat di 41, 44 dan sebagainya, kan. Jadi itu dari segi aspek yang itu. Tetapi cikgu-cikgu kita ni kadang-kadang dia bawa aktiviti co-curriculum. Dan terpaksa menggunakan kenderaan dia sendiri, kan. Memang kementerian ataupun kerajaan memang tak mampulah kalau nak sediakan semua sekolah. Kita ada pada waktu ini 10,000 buah sekolah, kan. Nak kena sediakan bas, nak kena sediakan apa, bahkan nak letak kat PPD pun tak cukup. Jadi untuk itu kerajaan mewujudkan satu yayasan. Yayasan Guru Malaysia Berhad. Yayasan Guru Malaysia Berhad ni yang mana saya adalah pengurusi kepada selepas bersara tu dilantik untuk menerajui Yayasan Guru Malaysia Berhad ni. Dan tugas Yayasan Guru Malaysia Berhad ni adalah untuk nak dari aspek kita nak memartabatkan profesion perguruan ni, kebajikan dia cukup kita jaga. Kalau kita nak cerita pasal guru, dia punya ni, kami tersenyum sebab apa? Dia mengimbas memori lama. Cikgu lah ajar choir, cikgu lah ajar kompang, cikgu lah ajar kawat kaki dan sebagainya. Kita tak punya banyak masa untuk bercerita tentang keindahan anda semua menjadi guru dan juga bagaimana untuk kita memperkasakan sektor pendidikan terutamanya kepada guru. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita, Tuan Haji dan juga Cikgu Haini.